Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumil hasyri wal jaza. Amma ba'd. Saudara penonton yang dirahmati Allah, kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dalam rancangan halaqah untuk sama-sama kita melahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini, pada detik ini, kita masih diberi ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi ini sebagai khalifatullah fil ard, menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada ketika ini, dalam suasana aman damai ini, kita insya-Allah sekali lagi dalam rancangan halaqah kita akan membicarakan satu topik yang sangat penting sebenarnya, intifadah. Intifadah. Apakah yang dimaksudkan dengan intifadah? Itu yang insya-Allah sama-sama akan kita bincangkan. Dan seperti biasa, kita bersiaran langsung, tetapi istimewanya kerana hari ini kita bersiaran secara langsung dari kompleks PKNS Shah Alam Selangor, bersama dengan dua panelis kita yang tidak asing lagi. Saya perkenalkan dua panelis kita yang paling hampir dengan saya, yang berbahagia Ustaz Muhammad Zawi Yusof, iaitu seorang pendakwah. Assalamualaikum Ustaz. Dan di sebelah Ustaz Zawi, pendakwah terkenal di negara kita, yang berbahagia Ustaz Syahrin Muhammad Jamaluddin. Assalamualaikum Ustaz. Dan seperti yang saya katakan tadi, bicara kita pada malam ini ialah intifadah. Dan seperti biasa dalam rancangan halaqah, kita tidak akan membicarakan satu-satu tajuk, melainkan kita terlebih dahulu merujuk kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita lihat dan kita perhatikan ayat yang kita pilih pada malam ini untuk sama-sama kita hayati, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Sama-sama kita hayati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah, dan orang-orang Ansar yang memberi tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang Islam yang berhijrah itu. Mereka semuanya menjadi penyokong dan pembela antara satu dengan yang lain. Dan orang-orang yang beriman yang belum berhijrah, maka kamu tidak bertanggungjawab sedikit pun untuk membela mereka sehingga mereka berhijrah. Dan jika mereka meminta pertolongan kepada kamu dalam perkara menentang musuh untuk membela agama, maka wajiblah kamu menolongnya, kecuali terhadap kaum yang ada perjanjian setia di antara kamu dengan mereka. Dan ingatlah, Allah Maha melihat akan apa yang kamu lakukan. Surah Al-Anfal ayat 72. Inilah ayat, inilah surah yang kita petik daripada surah Al-Anfal ayat 72 untuk kita bicarakan pada kali ini. Tajuk halaqah kita intifadah. Sedikit maklumat ataupun info kepada saudara penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dalam kamus dewan, intifadah itu memberi maksud kebangkitan
penduduk Palestin untuk menentang orang Israel yang menduduki semenanjung Gaza dan tebing barat yang bermula sejak 1987. Dan untuk yang pertamanya, saya memberi sedikit ruang kepada yang berbahagia Ustaz Zawawi untuk membuka ruang perbincangan kita pada malam ini, Intifadah, untuk membuat huraian sedikit dengan apa yang telah dibaca oleh qari kita berdasarkan ayat 72 surah Al-Anfal. Untuk itu saya persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Yang dimuliakan Ustaz Syukri, Ustaz Syahrin, muslimin muslimat, semoga kita dirahmati Allah sekalian dalam suasana yang begini ceria, penuh sampai tingkat atas. Cerita tentang iman, ayat Al-Anfal 72 tadi, dalam suasana kita sedang bersedih. Sedih sebab satu tragedi. Gembira pun ada untuk orang-orang di sana, walaupun itu tragedi, tapi itu bukti iman mereka. Mereka mati, mereka mendapat syahadah, mereka mendapat syahid. Dan di sana juga orang yang tak terlibat dengan suasana di Gaza berada bersama dengan mereka mendapat pahala. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, ayat dalam suratul Anfal tadi sebenarnya yang diletak makna, diterjemah, dia kesinambungan kejayaan Rasul dan sahabat dalam perang Badar. Dan ayat ini juga dia merupakan satu urutan. Orang Islam, orang beriman di urutan iman, innalladzina amanu. Kemudian kalau iman, dia kena ada bukti, dia kena berubah, dia kena berhijrah. Sebab bila pilih iman, ada yang benda kita kena tolak. Hidup yang tak sesuai dengan Allah, tak sesuai dengan agama kita, tepi, mula berubah, utamakan kehendak Allah, bertukar menjadi Allah minded, sesuatu ikut kehendak Allah. Dan bila nak hijrah, nak berubah bukan senang. Hijrah bukan sekadar perkataan, tapi hijrah dia mesti ada jihad, kesungguhan, pengorbanan. Dan ayat tadi buat senarai pula, bila nak berubah, sebagai bukti kita beriman, dan sebagai perjuangan dia kena kadang-kadang terpaksa berhijrah, berjihad dengan harta. Allah mulakan dengan harta dulu, sebab manusia ni sayang harta, kedekut, haji bakhil. Kemudian dicuba dulu, kalau berjaya dibagi duit, boleh keluarkan duit, barulah dia boleh bagi hati, bagi jiwa, bagi raga mereka. Kalau duit dah kedekut, sedekah pun tak ke mana, apalagi nak sedekahkan nyawa yang satu-satunya, hidup yang satu-satunya. Dan kesemua ini nak berubah berasas iman, nak berhijrah berasaskan iman. Sebab ada orang berubah bukan asas iman, sebab dia punya kekasih, sebab dia punya awek, sebab mertua dia, sebab kedudukan dia, berubah sekejap. Dan kesemua cerita, bila cerita berubah, ayat ini beritahu Rasulullah berjaya mengajak sahabat berubah sebab ada perancangan. Hijrah, perancangan. Sebelum hijrah, ketika hijrah, selepas hijrah, sebelum hijrah ada taktik. Rasulullah punya perancangan. Kemudiannya dalam hijrah punya kehebatan, guna kepakaran walaupun orang bukan Islam. Dan akhir kalinya, alladzina awaw wa nasaru. Nak berhijrah, nak berubah, dia mesti ada penyokong, dia mesti ada pendorong. Ada suasana Madinah, orang sudah bersedia. Hari ini kita nak berubah, kalau tak ada bersedia, sokongan suami tak ada, isteri tak ada. Di Palestin, orang Islam nak buktikan iman mereka, tapi orang tak bantu. Dan akhir sekali mereka dibantu dalam bentuk syahadah, mati syahid. Kemudian dalam ayat itu beritahu juga orang yang berhijrah ni, di awal ayat itu beritahu mereka punya awliya'u ba'duhum, ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka jadi wali. Wali ni dia punya, Nabi punya perancangan, dia at-ta'akhi, sehingga dia hubungan antara sahabat dengan sahabat ditentukan. Yang ini regunya ni, yang ni regu yang ni, sehingga jadi macam wali, macam adik-beradik, macam keluarga. Dan orang yang waktu tu tidak berhijrah, mereka bukan keluarga, sehinggalah mereka berhijrah kembali
dan kecuali orang sakit, orang tua, orang tak mampu dan sebagainya. Dan ayat itu beritahu, wa ini stansuru, sekiranya kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Dan last sekali Allah beritahu, Allah mendengar, Allah Maha melihat. Jadi muslimin sekalian, ayat ni beritahu iman mesti ada bukti, berubah. Iman bukan sekadar cakap. Jadi kita hari ni, iman ada makna banyak, tapi iman maknanya buat. Iman maknanya amal. Sebab tu ayat Quran menggandingkan allazina amanu wa amilus solihat. Jadi hari ni orang kita beriman, kalau iman tak kuat, jangan harap berubah. Kalau berubah tak berasaskan iman, jangan harap dihajak berjihad. Jangan jadi mujahid. Orang ni kalau iman, hijrah jadi mujahid. Iman tak ada, hijrah tak ada, jadi mujahid. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Zawi. Kepada Ustaz Syahrin, kalau apa yang disebut oleh Ustaz Zawi tadi tentang jihad, tentang sebenarnya kalau boleh saya sebut 3B, beriman, berhijrah, berjihad. Tetapi dalam konteks dunia hari ini, dalam dunia moden, bagaimana kita nak memahami konsep hijrah dalam dunia moden, terutama kepada para belia kita, supaya memberi kefahaman kepada mereka tentang konteks ataupun konsep hijrah itu sendiri. Silakan. Terima kasih pengusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Malam ini kita bersiaran secara langsung nak bincang satu perkara yang telah disebut di awal perbincangan, dan kita telah menyorot akan maksud firman Allah dalam surah Al-Anfal tadi, soal hijrah. Disebut tentang penghijrahan yang perlu sama-sama kita lakukan. Kita bercakap dalam tema hari ini, belia terus hijrah, sempena dengan festival Mahal Hijrah yang dibuat oleh Kementerian Belia pada hari ini. Dan kita hari ini bila bercakap tentang perubahan, sesuatu perkara yang mau tidak mau, baik orang muda ataupun orang yang sudah tidak muda, kita bercakap tentang suatu perkara disebut tadi soal keberanian, kesanggupan dan keilmuan. Sejauh mana kita sanggup nak membawa diri kita, yang dimaknakan hijrah ini ialah berpindah. Kita nak berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain, mengikut apa yang diriwayat dalam kisah baginda Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tetapi kita harus faham, tatkala perkara ini menjadi kefahaman dan juga ikutan kita, Nabi di akhir perbincangan ataupun di akhir hayatnya juga menyebut tentang maksud hijrah ini. La hijrata ba'dal fath illa jihad wa niyah. Maknanya tak ada lagi kita nak bercakap soal hijrah secara fizikal. Dari Shah Alam hijrah ke Perak, dari Perak hijrah ke Johor. Itu mungkin kita boleh lihat dari sudut fizikal, kita berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Tetapi kalau kita melihat maksud yang lebih dalam, Ustaz Syukri menyebutkan kepada kita tadi, apa yang belia hari ini harus faham tentang perubahan ini, tentang hijrah ini, iaitu bagaimana kita nak mengubah sikap, perilaku, akhlak, tabiat, gerak diri dari satu benda yang satu ketika dulu orang melihat atau kita merasakan agak kurang baik, nak dibawa, nak ditransform. Wah, ini sebut kan. Kita nak diubah kepada satu tahap yang boleh membina nilai kualiti dan jati diri kita. Hingga ke satu tahap belia diiktiraf dan dikagumi. Hari ini saudara-saudari, mak bapak di rumah akan setuju dengan saya, walaupun saya tak berapa setuju. Setujunya kerana apa? Hari ini bila sebut belia, sebut orang muda yang buruk-buruk aja, Ustaz. Belia merempit, belia membojan, belia dadah. Kalau dadah ni saya pun dah malas. Daripada saya sekolah rendah, cikgu kata sila buat ayat tentang dadah, tanda kita benci. Masuk sekolah menengah, Ustaz, cikgu kata sila buat karangan membenci dadah. Sampai universiti pun kita belajar, pensyarah kata buat satu esei tentang bahaya dadah. Kita bercakap dadah sampai pentas hari ni pun, kalau cakap pasal dadah, graf ataupun statistik pada orang muda dengan dadah, kita pun naik malah nak mendedah sebab malu kita. Jadi maknanya hari ini belia yang kalaulah ada yang memang tega terhadap benda ini ataupun unsur-unsur ke arah itu dengan merokoknya, dengan benda yang lara. Okey, kalau cakap soal hijrah, sejauh mana belia sanggup nak transform, ubah. Dulu kaki dadah atau dulu kaki rempit, dulu kaki rokok, nak berubah kepada tahap yang lebih baik. Dan saya yakin perubahan ini disebut oleh Ustaz Zawi tadi. Pertama, orang muda kena faham. Saya pun, yalah, walaupun nampak dah tak berapa muda, tapi Ustaz kita muda lah kan, muda. Nak berubah ni, dia perlu ada kesanggupan. Ustaz Zawi sebut tadi, kena sanggup tak berubah. Nabi bila dia arah hijrah, mula-mula berat juga tu. Sebab tu sahabat-sahabat pergi dulu. Nabi antara yang terakhir. Kesanggupan.
Dan bila dia berhijrah pun sampai ke sepadan tu dia pegang tanah. Dia kata kalau tak kerana perintah Allah, takkan dia tinggal tanah tumpah darah dia ni. Maknanya kesanggupan memang berat, memang payah. Ada dia orang muda yang menonton rancangan ini, kalau nak berubah saya akui memang payah. Dari malas sembahyang kepada rajin, dari malas nak tengok halakah kepada hendak, memang payah dan agak susah. Tapi kalau kita sanggup dan perlu ada keberanian, berani berubah ke arah mencapai sesuatu kejayaan, itu penting. Walaupun kita kena faham, dah sanggup, berani, tapi kalau tidak ada ilmu, saudara dan saudari, adik-adik yang hormati sekalian, para belia, kalau tidak ada ilmu, nak berubah ke mana? Nak berubah daripada malas sembahyang kepada rajin sembahyang, cara sembahyang tak reti, perlu pada ilmu. Kalau nak berubah daripada tak isap rokok, daripada merokok kepada tak isap rokok, kena tahu kenapa dia kena berhenti. Kerana bila dia makin banyak merokok, mungkin menghampiri kepada elemen dadah dan sekutu-sekutunya. Dan yang paling mustahak saya kira Ustaz, bila bercakap soal remaja hari ini, kalau kita nak berubah, selain daripada kesanggupan, keberanian, keilmuan, teras paling pokok ialah soal keimanan. Nabi bila keimanan diperintah Allah, atas faham itu perintah Allah jadi wahyu, susah macam mana 40 orang yang mengepung rumah, Nabi tetap ada kaedah untuk meloloskan diri. InsyaAllah kita hurai dalam pusingan berikutnya. Wallahualam. Ustaz Zawi, konflik di antara Palestin dengan Yahudi ni ataupun negara Israel 60 tahun, satu konflik yang lama. Dan kita terima satu hakikat juga bahawa dengan jumlah yang tak ramai Yahudi itu, tetapi kita tidak mendapat kemenangan walaupun negara umat Islam banyak, walaupun kita ramai, walaupun kita ada kekuatan minyak dan sebagainya. Ada barangkali sesuatu yang tak kena kepada kita, tak kena kepada masyarakat kita, sehinggakan kita begitu lemah. Saya minta pada Ustaz Zawi jawab, tetapi buat seketika kita akan berehat dahulu. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam rancangan Halaqah. Kita jumpa selepas ini. Saksikan Halaqah minggu ini dibawakan oleh Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Bersiaran secara langsung dari pentas utama Kompleks PKNS Shah Alam Selangor. Sempena Festival Ma'al Hijrah Belia 2009. Membincangkan topik Intifada bersama Ustaz Zawawi Jusof dan Ustaz Syahrin. Ahad 25 Januari 9.30 malam hanya di TV9. Dekat di hati. Bersama kami dalam rancangan Halaqah istimewa pada hari ini, kita bersiaran secara langsung dari pentas utama Kompleks PKNS Shah Alam Selangor, dan rancangan kita dibawakan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Dan kita akan sambung perbincangan kita, tajuknya Intifada. Saya nak pergi kepada yang berbagi Ustaz Zawi. Saya katakan tadi Ustaz sebelum kita berehat tadi bahawa kekuatan orang Yahudi itu nampak ketara. Dan nampak macam orang Islam ni lemah, sedangkan kita ada segala-galanya. Barangkali apa yang tak kena pada kita, Ustaz? Okey, terima kasih Ustaz Syukri. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya sebenarnya nak jawab terencak dah tadi. Tadi nak jawab betul, rupanya ada iklan dulu. Okey, sebenarnya saya nak beritahu dulu, Islam memang kuat. Kita pernah punya zaman hebat, tapi sekarang zaman menurun. Bukan bercampur-campur je, merudum. Saya nak sebut dulu, minta maaf, saya kena tengok banyak fakta kat sini. Orang Yahudi sekarang dia kuat. Sebab apa kuat? Tengok saya nak baca fakta. Orang Yahudi kat dunia ni ada 14 juta. 7 juta kat Amerika, 5 juta dekat Asia, 2 juta di Eropah, 100,000 kat Afrika. Satu. Yang kedua, jumlah orang Islam 1,476,000,000. Maknanya setiap Yahudi orang Islam 100. Satu nisbah 100. Kita patut kuat. Satu. Tapi dia kuat. Kenapa dia kuat? Lagi, cuba tengok. Dia punya pakar-pakar saintis. Albert Einstein. Apa lagi? Karl Marx. Freud. Dan nak beritahu lagi, dia ada orang hebat. Dari sudut yang mencipta, microchip pertama. Orang Yahudi. Membuat reaktor nuklear pertama. Orang Yahudi. Gantian optik Yahudi. Jenama saudagar kaya dalam bentuk jenama pakaian, Polo, Levi's, Starbucks, Google, Dell, dan sebagainya, Yahudi punya. Filem-filem kemudiannya, subhanallah, banyak. Dan saya nak beritahu,
daripada 14 juta dalam masa 100 tahun, mereka sudah mencipta lebih daripada 15 dozen anugerah Nobel. Orang Islam yang 1 bilion baru dapat 5 anugerah. Dan di Amerika Syarikat mereka ada iPad, satu jawatan kuasa hal ehwal awam tentang Yahudi yang akan menjadi pendesak kepada Amerika Syarikat untuk buat apa sahaja untuk orang Israel, orang Yahudi. 1, 2. Yang kedua, sebab apa mereka hebat? Jawapannya sebab mereka cerdik. Sebab apa mereka cerdik? Ada fakta. Cuba tengok ya. Orang Yahudi, orang Islam daripada 1 bilion, kita ni negara OIC yang ada 57 buah negara, kita hanya ada 500 universiti saja. 500. Di Amerika Syarikat ada 5,788 universiti. Di India ada 8,000. Subhanallah. Jadi nak beritahu, setiap 3 juta orang Islam baru 1 universiti. Dan universiti orang Islam tak lagi masuk dalam senarai 500 universiti yang terbaik. So bila mereka banyak belajar, 90% orang-orang mereka ni tak lulus sekolah menengah, sekolah rendah. Dia nak beritahu mereka ni cerdik. Dan orang cerdik ni, dia boleh menguasai orang-orang tak cerdik. Okey, satu. Jadi kenapa mereka kuat? Sebab ilmu. Dulu, kenapa Islam kuat dulu? Sebab ikra, ilmu. Sebab ilmu. Dan ilmu pula apa dia? Ilmu tentang Tuhan, ilmu tentang Islam, ilmu tentang dunia. Ketika Islam hebat, orang Yahudi pun dah belajar dekat di mana? Di Cordova, di Baghdad. Jadi saya nak beritahu mereka kuat sebab mereka ini pencipta, mereka ini penjual, mereka ini pembekal segala aspek. Kenapa kita lemah? Kita pembeli, kita pengguna, terpaksa ikut. Dan satu senarai KDNK, orang Islam ni hanyalah 2 trilion daripada 57 negara. KDNK hanya 2 trilion. Amerika Syarikat itu 12 trilion. China 8 trilion. Kita gabungan 57 negara. So nak beritahu kelemahan. Satu lagi contoh ya, Arab Saudi, Qatar, Kuwait dan negara Arab, mereka menghasilkan minyak 500, bukan mereka menghasilkan alat hasil 500 bilion. Spanyol tak ada minyak tapi mereka mencipta, mereka boleh menghasilkan 1 trilion. So kita ada banyak bahan mentah tapi tak boleh proses, ilmu tak ada, mereka kuasai ekonomi. Akhir kali sebab tu mereka petik, mereka boleh tulis, mereka boleh telefon, mereka boleh buat apa saja. Dahlah kita tak kuat, kita beli barang dia, kita tolong dia, kita support dia, kita tak bantu orang Islam. Mereka sebenarnya manusia, walaupun mereka kuat, mereka ada lemah sebab manusia. Kita ni lemah, lemah tapi kita ada kuat kita iman, kuat Islam. Tapi kerana kita lemah, dalam lemah, kita lemah, ekonomi lemah, iman lemah, persaudaraan lemah, akhir kali lemah dalam lemah. Mereka kuat apa? Mereka lemah juga tapi kuat dalam lemah. Kuat apa? Kuat ekonomi, kuat senjata, dan akhir sekali mereka menguasai kita. Jadi saya nak sebut, bila saya sebut angka-angka begitu, janganlah berdebar. Habis itu bila Islam nak menang? Islam nak menang sebabnya kita kena kembali kepada sejarah. Sejarah kita tadi, tolong perkukuhkan iman, tolong perkukuhkan persatuan. Yang peliknya, tuan-tuan sekalian, kita duduk hari ni, minta maaf lah, tunjuk perasaan lawan Yahudi. Sedangkan kita baca satu fatwa, kita beri barang Yahudi, sebenarnya kita, duit kita itu, kita menembak, kita membunuh orang Islam. Dan yang paling teruk lagi dalam cerita-cerita, ketika orang Islam diserang di mana? Di Gaza, orang Palestin, PA Palestin, Fatah tak boleh tolong. Orang di mana? Di Mesir pula tutup sempadan. Orang kafir pelik, kita nak tolong tak boleh. Tengok di Venezuela, Perdana Menteri dia tak ada kena-mengena dengan Islam, tapi mereka mengusir keluar duta. So nak beritahu hari ni kita, sebab itu mereka kuat, sebab mereka satunya, kita ni satu lemah iman, lemah Islam, lemah hubungan antarabangsa, lemah sama orang Islam, tidak membantu, membuntu ada. Kita tak banyak berkomunikasi, banyak berkonfrontasi ada. Jadi saya nak beritahu, kita pernah kuat, keturunan kita keturunan kuat, cuma yang lemah. Jadi saya nak show hari ni bahawa dengan cerita di Gaza, kalau siapa tak ada terdetik untuk sampai ke sana, sampai barang-barang dia, sampai doa dia, sampai derma kat sana,
laisa minna man lam yahtam bi amril muslimin. Bukan daripada kalangan kami orang tak ambil berat. Satu, saya nak beritahu, betul ayat Quran Allah kata apa? Allah sebut, Allah laknat lu'inal ladzina kafaru min bani Israel. Allah laknat Bani Israel sebab jahat. Dia ni pun jahat, tengok. Budak-budak dibunuh, diroboh, dia tak peduli ke orang. Memang Quran memang betul, dan dia bunuh orang, bukan bunuh budak-budak najis. So kalau kita berbaik dengan mereka, subhanallah, maka kita menyokong mereka, menyokong Yahudi, bukan membantu Islam. Wallahu a'lam. Iman, ilmu dan ekonomi, itu tiga perkara yang disebut oleh Ustaz Zawi, Ustaz Syahrin. Jadi macam mana yang Ustaz boleh bagi motivasi, bagi semangat kepada kita masyarakat Islam, terutama belia kita ni, supaya memahami tiga aspek perkara tadi, iman, ilmu, ekonomi ni bukan perkara main-main, yang sangat penting untuk kita hayati, untuk kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Syukri, sedang penonton, para belia, abang-abang belia, ibu bapa belia, adik-adik belia yang dihormati sekalian. Saya nak mula dengan nak menyerut ataupun nak menyentuh tentang di mana lemahnya kita ni. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Itu satu hakikat yang kita kena faham. Ditambah dengan pengesaan Allah ataupun jaminan daripada Allah, kalau namanya Islam ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ada tiga perkara yang Allah anugerahkan kepada kita. Sebab tu saya selalu menyebut bahawa Islam ini satu anugerah kecemerlangan. Islam anugerah kepada kejayaan. Islam anugerah kepada segala bentuk material yang kita perlukan untuk intifada ataupun untuk menentang, melawan apa jua jenis musuh. Soalnya hari ini yang Ustaz Zawawi bawakan tadi, kita harus melihat dan kita kena yakin kita dulu pernah melakukan segala-galanya. Satu ketika dulu kitalah segala-galanya dalam dunia ini. Bukti hijrah Nabi berkembang kepada para sahabat tabi'in, ini belia kena faham, para pemuda kena sedar, kita pernah mencipta sejarah, kita pernah mengukir di mana kita mempunyai segala-galanya. Mereka belajar dengan kita. Tamadun ilmu kita, Masya Allah, sungguh tinggi. Nak cerita malam ni, kita buat halakah minggu lain lah. Kita nak cerita soal penguasaan ekonomi, dunia, perhubungan antarabangsa, semua telah dimiliki oleh orang-orang Islam. Tapi soalnya di mana kini? Saya terdetik bila membaca satu syair daripada pujangga Arab yang mengatakan bahawa bukanlah seorang pemuda itu ataupun seorang belia itu yang hanya berkata sesungguhnya bapakku dulu, sesungguhnya dulu kami dulu, tetapi pemuda atau belia yang hebat yang di PKNS dan juga di rumah kena tanam dalam diri bila sebut kita ini pemuda, kita ini belia, ialah kita pemuda sebenarnya yang berkata inilah aku yang akan transform, akan melakukan perubahan dengan segala keberanian untuk mencipta apa? Ustaz Syukri sebut tadi, keberanian dalam ilmu dan ekonomi. Saudara yang dihormati sekalian, Mustafa As-Sibai dalam satu tulisan, dia ada sebut, hijrah adalah peristiwa besar yang telah merubah perjalanan hidup manusia dan tamadun kehidupan. Ingat tuan-tuan, hijrah. Jika idea hijrah ni tidak tercetus, kata dia, mungkin Islam cahayanya tidak bergemerlapan dan tak boleh menerangi dunia pada hari ini. Dan yang lebih menarik dia sebut apa? Dan apa yang menariknya, kata dia, kejayaan hijrah ini adalah hasil usaha, bantuan, pengorbanan dari golongan belia dan juga para pemuda. Nah, buktinya apa? Kita boleh buat. We can do it, wahai belia sekalian. Sebab itu kalau kita tengok dalam sejarah hijrah, nama-nama seperti Saidina Ali, siapa dia? Dummy system. Nabi nak beri, dia baring kat katil tu. Itu sistem dummy. Siapa lagi? Orang muda, Asma Abu Bakar. Dia ni siapa? Caterer. Catering lah. Bagi makan hantar Nabi sembunyi dalam gua. Tuan-tuan, siapa lagi? Abdullah Abu Bakar, SB, collect info. Sana tak boleh dalam musuh. Maknanya semua orang muda pernah berperanan dan peranan itu menjelmakan kejayaan. Ayo, hari ini tak kala Palestin diserang, di mana peranan kita? Kita nak pergi berperang, sumpah memang tak nak pergi, tuan-tuan, saya tahu. Mana nak pergi? Nak tinggal kerja, nak tinggal anak, tinggal bini sayang, tak berani. Jangan kata tuan-tuan, yang cakap pun serupa. Tapi kita kena, dan ada juga orang kata, Ustaz suruh kita pergi perang, yang jiran dia sebelah pun tak pergi, lagi kita jauh nak pergi. Betul juga. Tetapi apa kaedah untuk kita memerangi mereka? Ustaz Zawi sebut tadi, di antaranya ialah melalui penguasaan ekonomi. Tapi masalahnya Ustaz, orang kita belia ni macam-macam tabung ada. Kementerian Belia pun buat tabung. Yang tengok tu, saya bukan along tapi cuma nak tolong kan. Tapi berapa ramai yang ambil peluang nak ambil tu?
Kadang-kadang bila dah dapat duit tabung pun dia tukar kereta, bisnes tak jalan juga. Ini masalah attitude. Sebab tu saya kata soal keberanian dalam ekonomi, kita nak menguasai ekonomi, ilmu perlu. Sebab tu saya menyarankan dalam perbincangan ini, dan saya rasa ini pun telah dibuat oleh kementerian, banyakkanlah ruang dan peluang. Berilah latihan, kita ada IKBN dan macam-macam institut yang berorientasikan belia. Kadang-kadang masyarakat ni terlalu mengukur kejayaan mesti nak cemerlang, peksa je. Tetapi dia tidak melihat langsung sistem vocational dan latihan-latihan yang membolehkan mereka ini terdidik dengan segala bidang dan ada dalam hidup dia plan A, plan B, plan C. Tak lepas SPM ada kaedah lain untuk akhirnya semua orang Islam boleh mencapai dan menguasai ekonomi. Di saat disebut tadi, orang-orang dia dah menguasai segala-galanya. Tuan-tuan, jangan sebut soal belia kita hari ini nak melawan daya kreativiti ciptaan mereka, nak tinggal yang mereka tengah pakai, apa brand-brand tadi disebutkan. Saya ingat itu pun satu cabaran pada kita. Jadi sebab tu apa yang kita nak sebutkan hari ini, iaitu mau tidak mau para pemuda, para belia, fokus hijrah kita hari ini mencipta, menanam sifat keberanian intifadah kita dalam ilmu, dalam ekonomi. Dan kalau ini dapat kita laksanakan, macam mana kita boleh nak memikirkan kalau orang tu dia goreng ayam boleh menguasai dunia, kita duk terfikir kat kampung goreng ayam lagu tu je tuan-tuan. Tapi dia orang dengan ilmu, dengan teknologi, dengan kajian, dengan keberanian, dia goreng ayam sampai hingga menjilat jari kita ini, anak-anak kita di kampung, di rumah nak ke ayam dia. Apa beza ayam dia dengan ayam kita? Tak sama ke? Tetapi tuan-tuan, kerana itu ilmu kajian yang dia buat. Kenapa tidak selepas ini belia-belia kita goreng lain lah, jangan ayam lah, gorenglah itik ke apa benda ke yang boleh menguasai market mereka. Barulah ekonomi kita kuat, barulah ekonomi kita mantap. Dan bila seruan jihad nak berperang tak boleh, paling tidak tabung dana Gaza yang merata dalam dunia, tanya diri kita hari ini, wahai belia di rumah, berapa sen dah kita letakkan kepada tabung itu? Kadang-kadang nak bayar teringat, kalau aku bayar lari bajet motor minggu ni, bulan ni tak boleh bayar. Wallahu alam. Terima kasih. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Syahrin, satu penjelasan yang saya kira mantap, yang memberi suatu kefahaman yang jitu kepada kita, peranan kita sebagai masyarakat Islam, peranan kita sebagai belia. Apabila kita membaca, kita melihat konflik yang berlaku, bagaimana orang Islam diusir, orang Islam dibunuh, sudah tentu kita mempunyai tanggungjawab. Sebab itu kita memilih tajuk kali ini Intifadah, untuk memberi satu semangat pemikiran kepada kita untuk berubah, untuk berhijrah ke arah yang lebih diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara penonton yang dirahmati Allah, sekali lagi kita akan berehat. Harapan kami agar anda jangan ke mana-mana, terus melekat di TV9, dekat di hati. Kita jumpa selepas ini. Jazak kepada semua penonton yang terus bersama kami dalam rancangan Halaqah. Kita bersiaran secara langsung dari Kompleks PKNS di Shah Alam, Selangor, dan rancangan kita pada kali ini dibawakan oleh Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Dan kita akan sambung perbincangan kita, tajuk kita iaitu Intifadah. Saya nak pergi kepada yang berbahagia Ustaz Zawi. Kalau kita bercakap tentang Palestin, kita bercakap tentang maruah umat Islam, memang maruahnya sudah tercala. Dan kalau kita lihat sendiri seperti yang disebut, kekuatan kita tak ada, kelemahan kita tak ada. Dan bila isu ni berlaku, walaupun konflik ni dah 60 tahun, tapi bila isu ni berlaku, kita nampak macam cara kita menghadapinya sama. Apa dia? Iaitu kita kata kita pulau barang. Itulah timbul kalau berlaku konflik, pulau barang. Apa lagi? Kita kata kita buat tabung, derma, infak dan sebagainya. Ataupun seruan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena faham isu ni. Saya tak menafikan 3-4 perkara ini penting bila kita bercakap soal isu Palestin, isu kita menentang musuh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari sudut hijrah yang sebenarnya, apakah langkah-langkah yang sepatutnya kita lakukan supaya kita tidak bercakap isu ini bila umat Islam diserang, umat Islam diaibkan, rumah diroboh, apabila kanak-kanak terbunuh dan sebagainya. Tetapi sesuatu konsep hijrah yang berterusan supaya maruah kita terjaga. Silakan Ustaz. Ustaz Syukri, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, memang cerita sama sebenarnya, derma, intifadah. Cuma saya sebut, kalau yang itu diteruskan, derma pun kalau diteruskan, dipanjangkan, sebenarnya itu dah boleh bantu. Doa kalau diteruskan, ni orang kita berdoa untuk Palestin, datang musibah doa. Itu pun bila imam baca qunut panjang, dia sumpah pula Pak Imam.
Apalah Pak Imam ni? Kunut nazilah panjang-panjang. Sujud pula apa hal ni? Panjang cerita baca kunut. Jumaat baca kunut, dia marah Pak Imam. Pulik jahil lah. Okey. Kemudiannya, muslimin sekalian, saya nampak hari ni intifada. Intifada ni kalau boleh bukan kat Palestin saja. Kat sini intifada. Kat diri kita, kat keluarga, kat rumah kita. Sebab al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad tu berpanjangan. Kita ni jihad tak banyak, jahat yang banyak. Faham? Itu yang kita malu. Minta maaf remaja. Orang sana mati syahid, kita sini mati katak. Lumba haram, minta maaf bahasa kasar. Tapi kadang-kadang kalau untuk orang penyamun-penyamun ni, memang patut kena kata macam tu. Jadi saya sebut, sekarang ni kesedaran. Jadi kesedaran, kita balik ayat tadi memang ngam betul lah. Ngam. Apa dia? Remaja, orang tua, orang tui, dia kena beriman. Jadi beriman ni sampai peringkat 3. Dia panggil ilmu yakin. Ilmu yakin. Ada ilmu, kemudian ainul yakin, berilmu sampai nampak mata, nampak Tuhan. Lepas tu hakul yakin. So hari ni sejauh mana kita dengan Tuhan? Masalahnya kita ni tak kenal Tuhan. Kadang-kadang kita sama jahil orang kafir, tak tahu tentang Tuhan. Tak tahu apa tentang Tuhan. So kalau tak tahu Tuhan, nak cinta Tuhan macam mana? Nak ikut Tuhan macam mana? Nak Allah minded, branded, kasut branded, baju Melayu branded, cincin branded, tapi semayang tak ada brand langsung. Jadi nak Islam tak ada wajah langsung. So nak berjuang macam mana? Kalau boleh nak buat sesuatu yang tak betul, nak buat sesuatu tak betul, biar iman ni. Nak buat jahat, tanya dalam dada, man, ni boleh buat ke tak man? Tadi tengok remaja tadi gambar lah, lepak, buang masa sebenarnya. Orang buang masa. Kalau barat kata time is money. Masa ialah duit. Islam sebut time is life. Kita buang masa sebenarnya, kita bunuh remaja kita. Patut ada ilmu, bunuh diri. Okey, yang keduanya, balik lepas iman, apa sudah kita buat? Hijrah tentang agama. Minta maaf, solat, sejauh mana solat kita betul? Kualiti solat, ada orang dia tak nilai solat dia, sebab solat ni kerja Allah menilai. So solat tak berubah. Saya nak beritahu, nak bebas Masjid Al-Aqsa macam mana? Nak angkat badan pergi surau pun tak boleh. Ada orang sebut, Ustaz jom pergi Masjid Al-Aqsa. Ustaz Syahrir tak nak pergilah. Ni yang nak pergi ni, nak pergi macam mana? Masjid kat rumah tak pergi. Kita bebaskan Masjid Al-Aqsa, masjid kat rumah bergaduh. Apa hal jadi? So nak pergi berjihad macam mana? Nak usung, nak sembahyang subuh pun tak boleh. Nak mati syahid macam mana? Tutup aurat pun tak berapa. Tutup pula, yelah kadang tutup pakai tudung periuk macam tu. Tudung kicap, tak sungguh. Quran terbalik, baca pun tak reti. Baca reti, salah pula tu, tak faham. Sedangkan Islam kata, ikra, baca maknanya faham. Saya sebut satu cerita tulisan. Dulu Mursi Dayan Israel, dia ditemubual dalam satu wawancara. Dia terkeluar rahsia dia nak dapatkan Semenanjung Gaza, Palestin 1948 diserang. Orang tanya dia, kamu tak takut ke bocor rahsia, tulis dalam majalah? Dia kata, aku tak takut. Kenapa tak takut? Dia kata, orang Islam bukan baca buku pun. Dia sebut begitu, bukan baca buku pun. Satu penghinaan. Masyarakat dulu hebat. Jadi saya nak beritahu, hari ni hijrah ilmu. So adik-adik remaja tolong belajarlah kuat sikit. Ini tak belajar nak luluh je. Yang laki-laki aku tak luluh tak apa, perempuan ramai, mahal juga aku ni. Yang belajar kat barat, sebelum dapat ilmu kat barat, jadi barat dulu. Baju barat, seluar barat, subang barat, semua barat semua. Bila dapat ilmu, belajar kat mana-mana pun tak apa. Jadi muslimin sekalian, so, tolong belajar sampai jadi pakar, saintis, doktor pakar. Ini doktor cocok sendiri dadah buat gapo dia. Okey, dia jadi lahir pemimpin, garap masa belajar. Dan satu lagi, Ustaz, mujahid, Ustaz. Saya nak beritahu, berjihad. Sebenarnya hari ini roh jihad, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, di akhir zaman ini kita ramai macam buih karusa isaili. Hadis itu panjang, tak nak sempat baca dah. Ustaz pun dah tengok kat saya tu, nak habis lah tu. Tuan tahu ini apa itu? Itu apa itu? Sampai nak cepat habis tertelan perkataan pula. Seperti buih di laut. Buih tuan-tuan, mana ada pucuk? Dia tak tumbuh. Mana ada akar? So orang tak punya iman, tak boleh ajak berjihad. Orang tak ada iman,
tak boleh ajak berubah. Dia tak berubah pun. Berubah tak baik ada. So saya minta maaf, saya guna bahasa tak elok. Tolong jadi mujahid, jangan jadi mujahat. Satu soalan, satu Profesor Qardawi kata, kenapa orang Islam dulu 1967 masa dah tamat? Jumpa lagi selepas ini. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Zawi. Kita nak minta pada Ustaz Syahrin untuk memberi kefahaman kepada kita semua agar supaya maruah kita di Al-Quds, di bumi Al-Muhtalah, bumi yang terjajah itu dapat insya-Allah kita bebaskan. Dan saya fikir ini sebenarnya memang kita kata tanggungjawab semua, tak kira tua, tak kira muda. Tetapi yakinlah sebenarnya golongan belia sebenarnya yang menjadi sandaran. Sebenarnya bukan belia di Palestin saja, tetapi belia di seluruh dunia Islam, termasuklah di negara kita Malaysia yang tercinta ini. Minta pandangan Ustaz. Terima kasih Ustaz Pengusi, tuan-tuan, perempuan, para belia yang masih setia di kaca TV ini. Saya nak sebut soal penghapusan kesucian Al-Quds ataupun bumi yang sememangnya kita cintai, Al-Aqsa itu. Suatu benda ataupun satu serangan fizikal yang pada zahirnya kita lihat disebut tahun 48 dan baru ni 2008-2009 dia lenyaknya lagi. Itu hanyalah satu sekadar serangan dalam bentuk fizikal yang mau tidak mau dengan keimanan yang ada kita kena ratapi dengan kesedihan dan kita kena berbincang cari kaedah yang paling sesuai untuk kita membantu sahabat-sahabat yang lain. Tuan-tuan para belia sekalian, saya yakinlah jahat mana pun kita, pang mana pun rambut kita, rempit wiri mana tinggi pun, kalau kita tengok anak-anak dibom dengan mata, kepalanya bercerai dengan badan, saya ingat akan meruntun keimanan, kesedihan dalam diri kita. Tetapi percaya tak kita bahawa serangan yang sama telah melanda kita? Iaitu saya sifatkan sebagai satu serangan yang sangat halus terhadap minda dan pemikiran kita, bukan bermula daripada sekarang ini. Mungkin di Gaza baru kena bom baru ni, tetapi serangan bom yang diberi lagi dahsyat kepada seluruh orang Melayu, orang Islam di Nusantara, di Tanah Melayu, di Shah Alam, di Johor, di Melaka, di seluruh negara dah memula lama dah. Sejauh mana kita perasan hari ini bahawa kita sebenarnya sedang dijajah. Dijajah dari sudut pemakaian, dijajah dari sudut pemikiran, dijajah dari sudut kemalasan, kan? Dari sudut segala-galanya. Dan ini sebenarnya saya rasa ancaman yang paling besar. Sebab itu saya setuju dengan panel dan juga Tuan Musi sebut tadi bahawa kita hari ini perlu membentuk nilai keimanan yang unggul kerana dia adalah satu protection ataupun pertahanan yang paling kukuh untuk membela belia-belia kita. Sebab itu saya puji Kementerian Belia yang baru ni dia buat macam-macam program, termasuk yang hari ni kita tengok festival yang dilakukan ini, walaupun pada ketika busana Muslim nampak mudah, tetapi dengan kaedah ilmu yang diberi untuk mantap iman bahawa kaedah pemakaian dalam Islam ni banyak untuk setidak-tidaknya sebagai asas keluar dari belenggu penjajahan. Penjajahan pakaian hari ini banyak tuan-tuan, dedah sana dedah sini, kita pun nak terdedah biji mata nak tengok, takut jiwa kita. Tapi bila ada ilmu disampaikan, dari situlah kaedah keimanan. Sebab saya tertarik bila zaman Rasulullah dulu dalam Quran kita tengok dalam surah Al-Kahfi bagaimana pemuda-pemuda dipaksa untuk menjadi kafir, tuan-tuan. Tetapi dengan adanya kesedaran keimanan, lari masuk gua. Zaman Rasulullah benci dengan kemaksiatan di Mekah, masuk dalam gua Hira. Kita hari ini pun kena membentuk gua, bukan gua lu tu, membentuk gua dalam diri para belia dan remaja. Apa makna gua? Gua ini adalah simbol pertahanan. Gua simbol perlindungan. Gua simbol keperkasaan jati diri yang tegar kuat berdepan apa jua serangan pihak musuh. Sebab saya yakin dia mungkin takkan serang, na'uzubillah, takkan serang bom ke negara kita ni. Dulu telah berlaku, sekarang mungkin takkan berlaku. Tapi serangan yang halus itu yang disebutkan tadi, yang telah dirancang dengan kepelbagaian, hiburan yang melampau, fashion-fashion yang menjolok dan segala-galanya, nak sebut tak guna sebab masa pun dah habis. Tapi saya nak sebutkan inilah simbol pertahanan yang perlu sama-sama kita lakukan. Ya, terima kasih. Terima kasih pada yang berbahagia Ustaz Syahrin. Satu kupasan yang baik, satu contoh-contoh yang begitu mudah, yang begitu dekat di hati kita, dekat dengan hati kita, supaya memberi kefahaman kepada kita sebenarnya bila kita bercakap soal intifada, bukan sekadar kita menoleh di Palestin, tetapi kita menoleh dalam diri kita sendiri. Saudara penonton yang dirahmati Allah, saya yakin anda akan terus bersama kami, tetapi buat seketika harapan kami agar jangan ke mana-mana, terus bersama kami, kita berehat seketika, insya-Allah jumpa selepas ini. Dalam rancangan Halaqah
pada hari ini, pada malam ini kita membicarakan tajuk seperti yang kita war-warkan di awal pertemuan kita, Intifadah. Dan sebenarnya bagi penonton yang baru bersama kita, sebenarnya kita sudah berada di penghujung pertemuan kita pada malam ini. Saya memberi sedikit ruang kepada panelis yang kedua dululah, yang berbahagia Ustaz Syarin, untuk membuat rumusan ataupun kesimpulan daripada pertemuan kita dalam rancangan halaqah Intifadah. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Syukri. Secara ringkasnya sedang menonton di rumah, pengalaman saya dulu ketika dalam penjara, bukan jadi banduan lah, saya berceramah, berkuliah di penjara. Saya berjumpa dengan seorang pegawai yang merintih dengan kita. Dia kata, Ustaz, anak-anak muda kita yang masuk penjara ni kerap berulang-ulang kali. Ada salah seorangnya dekat 15 kali keluar masuk penjara. Saya kata, Tuan tak nasihat ke? Saya nasihat. Tapi budak muda ni kata, Tuan, apa nak sibuk saya keluar masuk penjara? Yang tuan ni saya tengok tiap-tiap hari keluar masuk penjara, saya tak bising pun. Ini maknanya tuan-tuan, kita hari ini bercakap tentang intifadah. Kita bercakap soal perubahan, transform dalam diri belia pemuda ke arah satu perkara yang mungkin tidak baik kepada yang lebih baik. Dan kita nak menyuntik keimanan supaya kita rasa insaf bahawa kesucian yang hari ini orang cuba nak menyerang Islam tidak akan boleh berlaku lagi. Tetapi kita bimbang, yang dok kita bincang, yang kita halakah hari ini, dok kita kuliah, dok bercerita, dia hanya menjadi satu benda seakan satu perkara retorik yang tidak langsung menyentuh dalam diri anak-anak muda untuk berubah. Jadilah macam cerita budak dalam penjara itu tadi. Saya mengharapkan kepada para belia sekalian, ibu-ibu bapa dalam rumah, pastikan makna hijrah, makna perubahan, makna keimanan, makna penguasaan terhadap segala bidang yang kita sebutkan tadi dapat disusun baik dalam jangka masa pendek, perancangan jangka masa panjang. Penyerangan yang berlaku jangka pada pendek, kita boleh berdoa, kita boleh buat tabung. Tapi bagaimana untuk kita pastikan kalau benda yang sama berulang lagi, di mana para belia dan remaja harus ambil keputusan. Kalaulah kita dapat memperbaiki, memastikan kita menguasai ekonomi. Hari ini orang boikot ekonomi kita, kita terpaksa tidak berdaya. Kita nak boikot dia tak berdaya sebab kita masih bergantung. Manalah tahu 10-20 tahun akan datang, kita boleh menguasai, malah menyaingi teknologi, ilmu ataupun perkara-perkara dalam bidang pengeluaran ekonomi mereka. Di saat itu, kalau kita mengajak memboikot ekonomi mereka, percayalah tuan-tuan, kita boleh survive, kita boleh hidup. Mereka pula pastinya akan menderita kerana tekanan yang kita berikan. Ini satu bentuk perjuangan kita ke arah membela agama kita. Dan dalam masa yang sama, kita juga ingin melahirkan lebih ramai belia-belia yang mempunyai nilai ilmu yang tinggi. Mereka mempunyai kesedaran yang hebat, dan mereka juga boleh menyumbang sesuatu yang terbaik pada anak bangsa, untuk agama dan juga negara. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz Syahrin di atas nasihat, pandangan dan juga kesimpulan yang dibuat oleh yang berbahagia Ustaz. Tajuk kita pada hari ini Intifadah. Dan sebenarnya dalam perbincangan kita menyebut berapa kali tentang doa pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak ambil keberkatan pertemuan kita pada malam ini di seluruh negara yang menyaksikan rancangan kita, dan juga penonton kita yang berada di kompleks PKNS Shah Alam ini, untuk sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemenangan kepada golongan Islam, intifadah di Palestin. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan kepada masyarakat kita, kepada belia kita, supaya insya-Allah kita mempunyai syarat-syarat bahawa kita akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi minta bantuan Ustaz sikitlah untuk kiranya dapat berdoa, sama-sama kita berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala beri keberkatan kepada perjuangan umat Islam untuk membebaskan Palestin, bumi Palestin. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhamdulillah bihi nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati kami daripada sifat-sifat orang munafik. Bersihkanlah amalan kami daripada ingin menunjuk-nunjuk, dan bersihkanlah cakap kami daripada cakap dusta dan kotor, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah di antara hati-hati kami orang Islam di timur dan di barat, utara dan selatan, sebagaimana kamu pernah menyatukan hati orang Ansar dan Muhajirin, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah muslimin, mujahidin di Palestin dan di mana sahaja. Berilah kekuatan kepada mereka, hidupkanlah semangat jihad mereka. Ya Rahman, ya Rahim, kau satukanlah hati pemimpin-pemimpin dunia Islam, supaya mereka bukan saja membantu dengan memberi obat, tapi juga membantu dengan menghantar tentera bila mana orang Islam diserang lagi sekali, ya Rabbal Alamin. Wahai Tuhan kami, tanam hati kami supaya Allah menjadi matlamat hidup kami, jihad sebagai jalan hidup kami, Rasul adalah ikutan kami, Al-Quran sebagai peraturan dan undang-undang kami,
dan berilah kepada kami nikmat untuk mati syahid sebagaimana yang pernah didapati oleh mereka-mereka yang syahid pada agama-Mu ya Rabbal Alamin. Tanamkanlah dalam hati kami ya Allah, bukan hanya kami menyintai Masjid Al-Haram saja, tapi kami juga menyintai Masjid Al-Aqsa yang penuh keberkatan yang disebut oleh-Mu dalam Al-Quran ya Rabbal Alamin. Wahai Tuhan kami, hari ini kami mohon kekuatan kepada kami untuk menyelamatkan diri kami, keluarga kami, anak-anak kami daripada api neraka-Mu ya Rabbal Alamin. Berkatkanlah hidup kami dunia dan akhirat, harta kami, keluarga kami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan doa yang dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Zawi tadi, begitulah berakhirnya program halaqah kita pada kali ini, dan saya ucapkan jazakumullah khairan jazak kepada dua penulis kita, Ustaz Zawi, Ustaz Syarin, dan penonton kita yang setia di perkarangan pentas utama Kompleks PKNS, dan juga penonton setia halaqah di rumah yang terus bersama kami menyokong rancangan halaqah. Tapi jangan lupa minggu hadapan terus bersama kami dalam rancangan halaqah. Kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.